kita memulakan pengajian kita iaitu dengan sama-sama kita bertalaqi surah Al-Fatihah. Dan kemudian kita menyambung kitab kita pada hari ini iaitu di muka surat yang ke-84. Kitab Mutiara Al-Fatihah di muka surat 84 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, Alhamdulillah. Telah pun kita baca seperti biasa surah Al-Fatihah. Nanti tuan-puan sekalian, jika ada yang ingin memohon penjelasan, mengajukan persoalan, insya-Allah sambil-sambil kita berkuliah pun boleh tanya. Boleh tanya. Seperti biasa, setelah kita membaca surah Al-Fatihah ini, kalau sebelum-sebelum ini kita akan menghuraikan rekas berkaitan dengan tajwid dan pada perkataan-perkataan tertentu. Tetapi pada hari ini, seperti sebelum-sebelum ini juga, setelah mana kita memasuki tajuk berkaitan tajwid dalam Al-Fatihah, maka kita terus fokus kepada kitab kita ini. Dan berkaitan dengan satu perkataan demi satu perkataan yang kita menghuraikan dan perbincangkannya kan lebih detail daripada sebelum ini. Kan satu huruf demi satu huruf ataupun satu perkataan demi satu perkataan untuk kita memerhatikan bacaan kita sebaik mungkin insya-Allah. Dan dengan itulah juga kita akan menyebutkan di sini beberapa kekurangan ataupun kesilapan-kesilapan dalam bacaan oleh masyarakat kita,
supaya kita perbaiki. Kan? Perbaiki. Okey, baik. Tuan-puan yang ada buku boleh buka di muka surat 84. Kalau yang tidak ada buku boleh buka mushaf Quran kita dan ada pensel, pensel untuk kita tulislah. Tulis kan kalau ada kan perkara-perkara yang disebutkan ini baru bagi kita dan bermanfaat insya-Allah. Sambungan kita muka surat 84. Iaitu pada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Alif lam ta'rif. Lam ta'rif. Di situ. Hukumnya disebut sebagai izhar qamari. Sebab dianya adalah berada dalam alif lam ataupun lam ta'rif bertemu dengan ha. Dengan ha pedas. Maka ha pedas ini termasuk di kalangan 14 huruf yang apabila bertemu dengan lam yang berbaris mati, maka lam itu dibaca dengan jelas. Izhar. Maka di atas huruf ha itu tidak ada sabdu. Nama dia panggil izhar, namanya alif lam qamari. Hukum tajwid ialah izhar qamari. Dan maka di sini dibaca dengan al. Yang sebelum daripada lam itu dia panggil hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ada pada tulisan, tak ada pada bacaan apabila disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Mila campur sambung terus dengan alhamdulillah. Dan maka alif itu ataupun hamzah wasal tak ada pada bacaan. Bukan mi'alha. Milham. Tapi tetap ada pada tulisan. Walau kita tak bunyikan hamzah wasal, tapi pada bacaan tidak ada, pada tulisan tetap ada. Tak boleh nak dihazafkan alif ataupun hamzah tersebut. Jadi, lam ini disebut sebagai izhar qamari. Sebab lam izhar. Izhar makna jelaskan lam. Qamari dinisbahkan kepada qaf al-qamar. Qaf itu mewakili 14 huruf di dalam hijaiyah yang ianya bersama dengan lam yang mati sebelumnya, iaitu dipanggil izhar qamari. Maka ha termasuk daripada 14 huruf. Alhamdu. Lillahi. Izhar syafawi yang kedua. Okey, sebelum nak masuk pada alhamdu. Hamdu sebelum hamdu, sebahagian di kalangan kita, tuan-tuan, ada yang membaca ni ramai kan. Hatta ustaz-ustaz pun kan, para imam kesilapan membaca kan, walaupun tidak membatalkan solat kalau dalam solat, iaitu dianya kesilapan kan dengan mengqalqalahkan lam. Sedangkan lam tak termasuk dalam huruf qalqalah. Dia baca qalqalah macam mana? Macam huruf qaf, macam huruf dal, macam huruf ta. Itu dia. Macam huruf jim, kan, macam huruf ba. 5 huruf tersebut. Maka lam dia baca qalqalah, sedangkan lam tak termasuk daripada huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah kalau mati, qa, da, ja, ba, kan, termasuk qa, kan, apa, aqa, ada, aja, kan, ab. Tapi lam dia baca ala. Dia ada qalqalah, lantunan lidah tadi. La. Alhamdu, kan, dia baca ala, la. Maka itu adalah kesilapan dalam bacaan. Walaupun kesilapan itu kesilapan kecil, sifat hurufnya tidak tepat, maka kita yang mengaji Al-Fatihah pada hari ini, kalau boleh tanda betul-betul, jangan bunyi qalqalah. Jangan sekat, kan. Iaitu le, bunyi le, ala. Jangan. Kita lancarkan bacaan licin saja. Alhamdu.
Lidah kita naik ke atas tapi tanpa bunyi le. Alhamdu, alhamdu, bukan alhamdu, bukan. Kan? Ramai di kalangan kita baca alhamdu, le, dah. Tu. Orang yang fasih baca, dia tak bunyi le. Dia terus baca alhamdu, kan? Alhamdulillah. Bukan alhamdu. Okey, baik. Kan? Itu maknanya izhar tanpa qalqalah. Kan? Izhar jelaskan lam tanpa qalqalah. Pastikan bukan alhamdu, bukan alhamdu, tetapi alhamdu. Okey, satu. Yang kedua hukum iaitu izhar syafawi. Dan pada ha. Ha itu okey, baca dengan pedas. Dan seperti yang kita telah bincangkan sebelum-sebelumnya berkaitan ha tadi. Cuma di sini pada mim yang mati bertemu dengan dal. Mim yang mati bertemu dengan dal. Dan suara jelas ke suara? Sebab saya dalam kereta ni takut-takut tak jelas suara. Okey Ustaz, boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kalau ada yang kurang jelas suara, mohon keluar dulu, kan, kemudian masuk balik. Jangan keluar terus pergi ke dapur, masak tom yam apa semua tak ada masuk dah. Tak, masuk balik sekejap je, kelas kita sekejap je. Okey, baik. Dan keluar masuk balik insya-Allah dengar dengan jelas. Okey, baik. Yang kedua, hukum yang dibicarakan di sini mim yang mati. Kan? Mim yang mati bertemu dengan huruf-huruf selain daripada mim dan juga ba. Itu termasuk 28 huruf lain daripada mim dengan ba. Maknanya ia dipanggil sebagai hukum izhar syafawi. Yang ini izhar syafawi. Izhar syafawi namanya. Jelaskan mim, kan? Jelaskan mim. Kalau mim mati bertemu dengan mim, dia panggil hukum kan ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, hukumnya idgham syafawi. Kalau mim mati bertemu selain daripada ba, selain daripada mim, hukumnya izhar syafawi. Ingat mim mati bertemu dengan mim yang hidup, hukumnya ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, maka hukumnya idgham syafawi. Tu dia. Okey, baik. Okey, baik. Baik. Betul ke ni? Tak ada seorang pun yang komen. Kena perhati elok dalam satu hari tu kadang-kadang kan ada juga ustaz, terutama dalam bab tajwid, saya sengaja putar ataupun terbalikkan hukum. Saya sebut tadi kan ke banyak duk makan roti canai ke puasa ke. Kan mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan mim yang hidup, hukumnya saya sebut tadi iaitu ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba yang hidup, hukumnya idgham syafawi. Mim mati bertemu dengan selain daripada huruf ba dengan mim, hukumnya izhar syafawi. Betul ke tu? Macam salah je Ustaz. Macam salah je dah. Macam salah je. Tu dia. Rasa saya lah. Ya, betul lah tu. Salah. Bukan macam salah. Macam salah ni. Bahasa belapik dah. Kok lah salah, betul lah. Belapik. Okey, salah tadi. Saya sebut salah. Jadi jangan catat lagi. Okey. Mim mati bertemu dengan mim. Namanya hukum idgham syafawi. Idgham syafawi. Boleh juga idgham mislain pun boleh. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislain pun boleh. Bukan idram, idgham. Ram. Tersalah type lah tu. Tersalah type. Idgham syafawi ataupun idgham mislain. Boleh juga. Mim mati bertemu dengan ba, dia panggil hukumnya ikhfa syafawi. Kedua-dua. Tapi yang kita nak fokus di sini, mim mati bertemu dengan selain daripada dua huruf tadi. Bukan mim mati bertemu mim, bukan mim mati bertemu dengan ba, tapi mim mati bertemu dengan dal. Maka hukumnya izhar syafawi. Jelaskan mim. Jelaskan mim. Tutup mulut rapat dengan baik tanpa dengung. Itu dia.
Maka dibaca alhamdu, alhamdu, alhamdu. Kan? Kalau ada orang ni jarang-jarang. Yang tadi ala tu ramai. Yang ni jarang-jarang ada orang baca dengan dengung. Macam idgham pula dah dia baca. Kan? Alhamdu, alhamdu dengan gunnah lagi. Alhamdulillah. Alhamdu. Dah, dia dekat rongga hidung, kan? Dia panggil khasyum itu lama, 2 harakat. Alhamdu. Itu tidak tepat baca macam tu. Tapi jarang-jarang. Walau jarang-jarang pun ada orang baca macam itu. Kan ada orang baca macam itu. Itu bacaan yang salah ataupun yang tidak tepat. Kan kita yang mengaji Al-Fatihah ini ataupun yang mengaji Quran talaqi, pastikan jangan dengung apabila mim betul mengandal. Terutama kita baca Fatihah dalam solat. Alhamdulillah. Okey, yang pertama. Yang kedua, kesilapan. Ada juga yang baca dengan dengung. Dengan qalqalah. Dengan qalqalah. Macam lam tadi. Dia pun baca. Alhamdulillah. 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 Itu bacaan yang salah. Bacaan yang kurang tepat. Kan? Maka jangan baca macam itu. Maka lam dibaca dengan jelas tanpa ada dengung ataupun tidak ada juga qalqalahnya, dan mim juga baca dengan izhar. Syafi'i disebutkan tadi, kan? Dan tidak ada dengungnya. Maka baca alhamdulillah, alhamdulillah, bukan bukan, ataupun alhamdulillah, bukan juga. Pastikan bacaan alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya, kan pada perkataan lafzul jalalah, kan seperti juga bismillah itulah idgham syamsi bila gunnah. Dan idgham syamsi bila gunnah. Kita ambil seperti yang tuan buku kata, idgham syamsi bila gunnah. Jadi bacaan dia kan seperti alif lam ta'rif. Kan bertemu dengan lam pada lafzul jalalah. Kan sebagai ulama seperti yang kita dah hurai sebelum ini, dalam akidah alif lam ha itu bukan lam ta'rif. Nama ini kata nama rasmi khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Kan? Maka ianya bukan boleh dikurangkan alif lam ataupun ditambahkan alif lam seperti pada kata nama-nama yang lain, al-masjid, al-kitab dan sebagainya. Jadi itulah merupakan huruf tetap. Maka tuan, dari sudut tulisan lillahi, kan? Lillahi kalau lam, kan? Bismillah, alhamdulillah, ditulis lillahi untuk Allah, dan untuk Allah, maka dalam tulisan resam Usmani dia tak tulis di depan alif lam. Tak tulis alif lam di hadapan perkataan Allah. Maka dia seperti gugur, tapi pada bacaan ada lillahi. Dan okey, di situ hukumnya lam bertemu dengan alif ataupun hamzah, kemudian lam ha. Itu juga hukumnya sama dengan bismillah sebelum ini. Idgham syamsi bila gunnah dalam ilmu tajwid. Tu dia. Kata dia, tengok pada muka surat 71 sebelum telah kita bincangkan. Kemudian lam dibaca dengan muraqqaqah, baca dengan nipis. Sebab apa? Sebelum Allah itu ada huruf lam yang berbaris di bawah. Lam Allah jika didahului dengan huruf yang berbaris di bawah, maka Allah dibaca dengan nipis. Dia panggil muraqqaqah, dinipiskan. Kalau sebelum Allah ada huruf yang berbaris atas ataupun depan, maka Allah dibaca dengan tebal. Dia panggil mughallazah. Mughallazah. Ni. Maka lillahi nipis. Kalau sebut kata nipis, bacaan dalam ilmu tajwid, hukum dipanggil sebagai, kan, iaitu muraqqaqah, yang dinipiskan, ataupun tarqiq, baca dengan nipis. Muraqqaqah dinipiskan, tarqiq kan nipis. Gitu. Maka nipisnya lillahi, bukan alhamdulillah. Itu tebal. Maka dalam qiraat kita bukan baca lillah, baca lillah. Lillah. Jarang-jarang kita nak jumpa orang baca lillah. Apalah susah. Dahlah susah nak tebalkan. Sebelumnya huruf berbaris bawah, tiba-tiba Allah nak ditebalkan. Lillah.
Kan? Kita pun tengok dia ni boleh jadi orang asal daripada Rusia kot. Ya, ceknya. Tebal lidah dia. Kan? Tu. Jadi baca macam biasa lillah. Cuma hukum je lah namanya. Kan baca lam itu muraqqaqah. Baca dengan nipis. Okey, kemudian mad asli yang tu telah kita bincangkan juga pada lafaz lah itu. Dan Allah tadi lillah, lahi. Lah itu dibaca dengan dua harakat mad asli mutlak ataupun asli hukmi. Asli hukmi iaitu tidak ada pada tulisan, mad itu ada huruf mad. Tak nampak apa pada tulisan, tapi ada pada hukum mad asli. Iaitu ada pada bacaan. Itu dipanggil mad asli hukmi. Dan mad asli hukmi. Macam, kan, kalau kita mengaji dalam ilmu fardu ain, kan, bab taharah tu kan, ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini yang kita boleh nampak dengan mata. Kan? Nampak dengan mata. Macam mana? Kan najis aini seperti najis katalah ada air kencing anak. Air kencing kanak-kanak, air kencing orang tua ke air kencing lah penting. Kan ada pada pakaian. Nampakkan basah tu, itu dipanggil najis aini. Najis lah. Yang kedua, ada juga najis tadi tu, asalnya semalam. Semalam tu kena kencing kain tersebut. Ya, tiba-tiba hari ni kita dah tengok dah kering dah. Tak nampak lagi. Kan tak nampak lagi. Sedangkan tak basuh lagi. Kan dengan 3 air bilasan pun tidak. Maka itu dah tak nampak. Dia panggil najis hukmi. Hukumnya najis lagi. Walaupun tak nampak. Sebab apa kita tak bersihkan lagi. Lainlah kalau dia kena air hujan ke apa semua. Tak, yang ni duk relax situ basuh pun tak pun semua. Tengok-tengok najis tak nampak dah. Tak, dia punya basahan tadi tak nampak dah. Maka dia panggil najis hukmi. Najis pada hukum. Pakaian tadi najis dan wajib dibersihkan walaupun tak nampak dah dia punya ain najis itu. Maka ni sama. Tak nampak alifnya tetapi bacaan tetap kena ada 2 harakat sebagai mad asli. Kemudian Rabbi. 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 Tadi lillah. Ini Rabbi. Rabbi yang disebutkan di sini Ra mufakhamah. Iaitu Ra mufakhamah. Dalam ilmu tajwid, Ra tebal. Mufakhamah boleh dipanggil sebagai tafkhim boleh. Mufakhamah Ra tebal. Ra tebal. Ra mufakhamah. Macam mana kita nak baca Ra dengan tebal? Basicnya tuan-puan, apabila Ra berbaris di atas dan berbaris di hadap atau berbaris di hadapan, maka Ra dibaca dengan Ra, Ru, tebal. Tebal tu apa dia? Tebal tu tuan-puan lidah kita bergerak tinggi. Tak, bergetar tadi, getar dia tu tebal. Getaran dia tu agak tinggi. Kan? Kalau nipis, Ra itu bergetar nipis. Dan bergetarnya pendek, maka bagaimana kita nak Ra itu tebal dan juga Ra nipis, Ra tebal, basicnya ialah Ra berbaris atas ataupun Ra berbaris di hadapan. Ra, Ru. Kalau Ra berbaris di bawah, maka asalnya ianya adalah hukum dibaca dengan nipis. Ri. Bukan ri. Tak, bukan ri. Bukan. Tak. Dia baca dengan Ra tebal. Ru tebal. Ri nipis. Ri nipis. Okey, baik. Jadi di sini baca dengan tebal. Rabbi. Kan? Ada ke ustaz orang baca dengan nipis? Ada? Tak, ada. Macam mana bunyi nipis? Ra. Dah. Alhamdulillahi Rabbi. Bukan Ra. Rabbil alamin. Itu baca dia nipis. Tidak tepat bacaan. Dalam mazhab kita Hafs dan Asim, kena baca dengan tebal. Rabbi. Kalau ada yang terbaca daripada kalangan kita 115 orang lebih kurang ni, ada yang terbaca Rabbi. Maka baiki bacaan jadi Rabbi. Rabbi. Yang kemudian Al-Alamin. Alif Lam bertemu dengan Ain. Lam bertemu dengan Ain macam tadilah. Izhar qamari. Tanpa ada qalqalah macam tadi. Bukan
Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada. Rabbil alamin. Okey, baik. Yang kemudian mad asli mutlak alamin 2 harakat. Ada orang baca 4, bacaan dia tidak tepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Dia tu 4 harakat, tidak tepat. Jangan tersasul. Kemudian min mad arid lisukun min baca mad arid sukun 2 harakat boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh, tak jadi masalah kan. Boleh pilih saja nak baca 2 tak. Cuma dalam adab kesempurnaan membaca Al-Quran dalam satu hukum yang sama dan mempunyai pelbagai wajah bacaan, macam ma'adli sukun 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh, maka kita pilihlah salah satu daripada kan 3 wajah tersebut. Kalau kita baca satu majlis, satu kali kita baca Quran, kalau kita baca 2 harakat, bertemu dengan ma'adli sukun yang lain, biar 2 harakat semua. Kalau kita baca mula dengan 4 harakat ma'adli sukun, bacaan pada ma'adli sukun yang lain pun biar 4 harakat juga. Kalau kita baca 6 harakat, yang lain pun 6 harakat juga. Kan? Kalau kita baca sekejap 2, sekejap 4, sekejap 6, sekejap 4, sekejap 2, sekejap 6, dia bacaan tidak cantik. Tidak cantik. Maka tidak kemas bacaan dia. Tak sama kan? Masya Allah. Okey, baik. Silakan puan. Okey, baik. Kita kemas bacaan. Kalau kita baca contoh permulaan daripada ayat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 4 harakat. Ambil 4 harakat ma'adli sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harakat. Tenang je. Ar-Rahmanir-Rahim. 4 harakat. Dah. Kalau kita baca 6 harakat, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 6 harakat yang belakang. Kalau kita baca 2 tapi nampak macam semputlah nafas ataupun kelang kabut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni pendeklah sikit dah. Itu macam anak-anak pelajar kita yang menghafal Quran, yang nak mengulang Quran, yang nak baca depan guru dia, walau 2 harakat tak apa sebab nak kejar masa. Kan? Tapi betul lagi dia punya tajwidnya betul, tak ada masalah. Jadi kalau kita tak ada kaluk nak ke mana tuan-puan, dalam solat ke, tenang-tenang 4 harakat, 6 harakat. Maka kita buat daripada mula kita baca 4 harakat, yang kedua kita bertemu ma'adli syukur 4 harakat juga, 4 harakat seterusnya. Kalau petang kita nak baca pula majlis Quran yang lain pula, kita baca 6 harakat pun tak jadi masalah. Kemudian kata dia penjelasan hukum tajwid pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ni telah pun kita bincang dalam Bismillahirrahmanirrahim yang lalu. Okey, baik. Terus tuan-tuan sekalian, muka surat 86. Penjelasan tajwid pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat. Yaitu ayat Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mad asli mutlak. 2 harakat. 2 harakat. Bukan 4, bukan 6. Dan 2 harakat sahaja. Berhenti pun 2 harakat. Mad asli ini sambung pun 2 harakat. Maliki. Kalau ada orang yang baca Maliki, salah dalam mazhab kita. Hafs dan Asim. Ataupun kesilapan yang baca, ini baris atas. Ada sebahagian kita, dan telah pun kita sebut sebelum ini, kan, Maliki, ada orang baca Maliki. Tak, bukan Maliki, dia Maliki. Bukan Maliki. Kalau ada Maliki, boleh jadi dia minum susu lembu banyak. Boleh jadi.
pelif ke dah, tapi tak ada sebab tu dah. Cuma nak cerita dah, bukan mo likit dah, mo macam mo tu dah, macam suara kan, lembu, bukan yang tu kan, mo bukan. Tapi kalau kita baca mo sebelum ini kan, maka tukarlah jadi maliki, maliki. Yang ini sebenarnya tak ramai yang baca, salah. Benarnya sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Maliki. Cuma yang sebahagian kita baca silap sedikit, tidak tepat pada mat itu. 2 harakat sepatutnya dia baca 4 atau 6. Maliki, maliki yaumiddin. Tidak, 2 harakat saja. Kemudian kan, iaitu pada yaumi izhar mutlak, sebab waw bertemu dengan kan huruf mim. Waw bertemu dengan huruf waw yang mati bertemu dengan huruf mim, panggilnya salah satu daripada hukumnya ialah izhar mutlak. Izhar mutlak, jelaskan waw secara mutlak. Kemudian sebahagian masyarakat kita menyebutnya sebagai bacaan lin. Bacaan lin kan, bacaan lin. Waw huruf lin kan. Lin adalah sifat, bukannya hukum. Lin itu sifat lembut bacaan tadi. Waw itu waw yang mati sebelumnya berbaris di atas. Ya yang mati sebelumnya berbaris di atas, maka bacaan itu dipanggil lin. Hukum lin tu bila? Hukum lin apabila diwakafkan. Yaum itu baru hukum lin. Kalau yaumi, iaitu itu dibaca dengan sambung, dipanggil kan sifat lin. Maka tidak ada 2 harakat. Kalau yaum berhenti wakaf dengan dia, maliki yaum 2 harakat. Maliki yaum 4 harakat. Maliki yaum 6 harakat. Jadi hukum lin, mat lin itu apabila diwakafkan dengan yaum. Diwakafkan dengan yaum. Maka jadilah 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Seperti hukum pada ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun. 2, 4, 6. Cuma ma'arid lisukun, ia berlaku pada alif wawiyah. Alif yang mati sebelumnya berbaris atas. Waw yang mati sebelumnya berbaris depan. Ya yang mati sebelumnya berbaris di bawah. Ma'arid lisukun. Dan ada huruf yang hidup selepasnya dimatikan kerana apa? Wakaf dengannya. Okey, baik. Kalau mad lin, iaitu waw yang mati dan ya yang mati. Tidak ada alif. Yang sebelum waw yang mati dan ya mati itu ada huruf berbaris di atas. Macam inilah yaum. Dan macam yaum. Di contoh dia. Maka apabila berhenti dengan dia, yang selepas daripada huruf waw ya yang mati tadi, ada huruf yang hidup. Kita wakaf dengan dia, maka boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Tapi yaumi di sini kita baca sambung. Sebab dalam ilmu nahwu dia panggil mudhaf. Maka kita baca maliki yaumiddin. Bukan yaumiddin 2 harakat. Bukan yaumiddin 4 harakat. Bukan juga maliki yaumiddin. Sebab dia lin. Sifat bacaan. Bukan kan pada hukum bacaan. Baik. Hukumnya izhar, iaitu wajib dilafazkan waw pada makhrajnya dan dijelaskan sifat-sifatnya, antaranya lin, yaumiddin. Kan yaumiddin. Jadi yang ni pun jarang kita baca salah. Jarang kita baca salah. Kemudian ad-din. Ni jarang jumpa. Ad-din, alif lam bertemu dengan dal. Lam bertemu dengan dal. Tengok dal itu ada sabdu. Dia panggil hukumnya idgham syamsi bila gunnah. Bila tu bahasa Arab tu. Ba lam alif. Bukan bila. Bukan bila bahasa Melayu. Bila gunnah. Iaitu idgham syamsi alif lam dimasukkan ke dalam dal. Sebab tu ada sabdu. Tetapi tanpa guna. Bukan yaumid. Payah nak buat tu dah. Selogiknya pun tidak boleh nak buat. Jadi nama hukumnya bila gunnah. Yaumiddin. Tidak menghidung. Dan kemudian din itu mad arid lisukun.
huruf mat bertemu, sukun mendatang. Kan? Din. Maka tadilah 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat. Kemudian, kata dia penjelasan hukum tajwid pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Kan? Mat asli mutlak. Ya, 2 harakat. Kan? Ya, mat asli bukan 4 harakat. Iyyaka na'budu. Tak, bukan ya ka na'budu. Dah, itu dah. Okey, kesilapan kita satu, bacaan tajwidnya mat dilebihkan satu, kan? Ya. Ada pertanyaan, kata dia, boleh ke kita sebut alif lam syamsiah ustaz? Okey, boleh. Itu nama dia, nama. Nama alif lam syamsiah. Alif lam nama alif lam bertemu dengan dah, namanya alif lam syamsiah. Nama dia. Kalau kita tanya hukum, apakah hukum alif lam syamsiah ini? Namanya hukum idgham syamsi. Hukum namanya idgham syamsi. Kalau sebut kata nama, namanya ialah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah pada nama. Cuma tukar je. Alif lam tadi tak ada disebut sebagai idgham. Yang ini idgham hukum tajwid. Hukum tajwid ialah idgham syamsiah. Idgham tu memasukkan lam ke dalam huruf yang selepasnya. Okey, kalau sebut nama, boleh, iaitu apa dia? Alif lam syamsiah. Kalau sebut hukum, apa dia? Idgham syamsiah. Idgham syamsiah. Itu dia. Hukum atau nama. Okey, baik. Jadi kata dia, iyyaka, kan? Ada juga yang silap baca, dia tak bubuh sabdu di atas. Tulis sabdu tapi dia tak baca dengan sabdu. Kita sewajibnya baca iyyaka. Yang ni kesalahan besar kalau dia baca tidak bersabdu. Kita yang sewajibnya iyyaka. Orang yang bacaannya sengaja tukar baris ataupun yang sabdu tidak dibaca dengan sabdu, hukumnya haram jika sengaja. Jika sengaja, kan? Kalau dia tidak mahir, wajib dia mengaji. Mesti dipelajari dan perbetulkan bacaan. Jarang orang salah. Tapi kalau ada salah tu, ada yang baca macam gini. Iyyaka. Iyyaka. Bukan iyyaka. Dahlah, iya ke? Dah, sabdu tak ada ke pula. Macam tanya, iya ke? Dah, betul kan ni? Dah, iya ke? Macam gitu. Iya ke? Iya ke? Dia kata. Sepatutnya, iyyaka. Kan? Iyyaka. Hanya kepada engkau lah, ya Allah. Na'bud kami sembah. Bukan iya ke. Dia pergi tanya dalam bahasa Melayu pula waktu mengaji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka. Iyaka na'budu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka. Itu tidak tepat. Bukan sekali tidak tepat. Memang kesalahan besar. Sebab dia tidak membaca dengan sabdu yang sebenarnya perkataan itu ada sabdu. Pastikan iyyaka, bukan iyyaka. Bukan iyyaka. Bukan iyyaka. Atau lebih-lebih lagi iyyaka. Itu 2 kali salah. Sabdu pun tak ada, kaf dibariskan dengan atas dibaca ke pula. Dah. Itu dia baik. Okey, baik. Kemudian kan kata dia na'budu. Na'budu izhar mutlak juga. Ain sakinah yang mati bertemu dengan ba. Kan? Maka baca na'budu. Bukan na'budu. Kan? Bukan na'budu. Kan? Kalau na'budu, hamzah. Ini yang tu biasa orang baca. Maka makhraj huruf ha itu ataupun ain berada di halqum dengan sedikit tekan. Na'budu. 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 Kan bukan na' budu kan, iaitu kalau nak budu, iaitu nak budu, mak saya nak budu. Yang ni nak budu ain, nak budu kami menyembah, bukan nak budu. Nak budu saya nak budu cak ketereh. Salah baca. Maka orang yang baca mengubah makhraj huruf
Dan sepatutnya ain dibaca dengan hamzah na'budu. Na'budu. Maka akan mengubah makna. Mengubah makna kesalahan besar, maka batal solat jika dia sengaja. Tapi kalau dia tak sengaja, maklumlah ustaz, saya ni tak pandai mengaji sangat. Dah baru je masuk Islam. Dah bila masuk Islam tu 20 tahun lepas. Masuk Islam 20 tahun dia kata baru masuk. Dah rupanya dia tak mengaji Quran. Nak budu pun sebut nak budu. Kalau masuk 2 hari lepas, okey lagi. Tak, tapi kalau makcik bedah dah 20 tahun Islam keturunan pula nak budu, oh malu. Tak, jangan. Tapi kalau ada kesilapan bacaan juga, nak buat macam mana? Tak. Maklumlah kurang kita dulu tak sempat nak mengaji. Tak. Tumpu kepada dunia saja. Nak kumpul dunia sebanyak-banyaknya. Tak. Lupa ke akhirat. Masya Allah. Lupa nak mengaji. Alhamdulillah hari ini kita boleh mengaji. Alhamdulillah. Gunakan peluang sebaiknya. Pergi ke masjid, pergi ke surau, menadah kitab dengan tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, dan kita ada ruang bersama dalam majlis ilmu seperti ini, gunakan juga. Ini kemudahan-kemudahan untuk baiki bacaan kita. Jangan malu tuan-tuan, jangan malu. Tak, kena ada usaha untuk mengaji. Sebab untuk kubur kita, untuk kejayaan hakikat kita. Kan? Kumpul duit harta banyak, tak siapa termasalah silakan. Gunakan harta dengan sebaik mungkin. Belanja anak-anak, cucu-cucu. Bantu suami, bantu isteri. Nafkahkan dengan baik. Infakkan harta sebaik mungkin. Dan Al-Quran, ibadat kita mesti diperbaikikan selalu. Allahu Akbar. Maka nak budu, jangan baca macam itu. Kena baca nak budu. Nak budu. Nak budu. Bukan nak budu. Kalau nak dia straight je, hamzah tu dia straight. Kalau ain dia sedikit, mana kata menekan nak budu. Nak budu. Okey, baik. Itu dia. Itu pun banyak juga orang baca, selamba jadi baca nak budu macam Ar-Rahman. Ar-Rahman dulu raha. Itu sama dengan ain dah makhraj dia. Iaitu dia baca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sebenarnya Ar-Rahmanir Rahim. Ha itu mesti disempitkan sedikit halkum kita kan menekankan ha ataupun ain tersebut. Kemudian kata dia wa iyyaka, sama yang tadi, wa iyyaka na'budu di atas, dan nasta'in. Nasta'in sin yang mati bertemu dengan ta izhar mutlak juga, baca dengan jelas sin. Nasta'in itu tidak ada masalah kan insya-Allah. Kemudian kumba rupanya sebut sin ni ada orang baca sa. Nasta'in. Cakap sikit sin, sa. Ada orang sebut kata sin jadi shin. Kan? Saya ni, Allah, insyaAllah. Saya makan nasi. Makan nasi. Jadi sin pun jadi shin. Tak? Amboi, tak? Wajah kamu berseri-seri, kata dia. Nampak macam mana berseri-seri, kata dia. Kita berseri-seri. Tak? Rupanya sin dia tak nak sebut dengan baik. Berseri-seri. Tak? Ada raya maka sebab itu satu kelemahan. Allah tak ciptakan begitu. Maka sekiranya mampu kan, maka hendaklah dia perbetulkan lidah. Kan, cuba berguru baca. Jangan malu. Datuk guru pun jangan pula dah. Kan. Saya bukan saya dah. Jangan puli kawan dah. Yalah, sebab itu kekurangan ciptaan Allah Azza wa bukan kekurangan ciptaan. Allah kan mencipta dia dengan ujian tersebut. Kekurangan bagi dia dan tentu kelebihan dia sangat banyak lagi. Cuma shin tak boleh sebut. Maka tidak fasih menyebut sin dengan baik, tapi disebut shin ataupun sa dari sa. Nah, maka pastikan di sini bacanya nasta'in, bukan nasta'in, bukan nasta'in. Itu dia. Dan kemudian mad arid lisukun seperti tadi juga 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, dan 6 harakat pun boleh. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah, kuliah akan datang kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti biasa, ibu ayah sekalian, kita buka di mana ada yang persoalan, penjelasan. Sekiranya mampu jawab, kita bagi respon insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan?
Ada soalan? Allah. Tak ada Ustaz. Ada soalan Kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini. Okey, baik. Kalau tak ada, kita berhenti di sini dululah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kuliah kita akan datang. Ada 2 ayat lagi untuk kita habiskan tajwid surah Al-Fatihah. Nanti kita akan masuk iaitu tadabbur ayat dan sebagainya. Amal ni kita nak habis kitab kita ini. InsyaAllah kemudian kita akan memulakan kitab yang baru pula selepas ini, iaitu kitab At-Tibyan dan Adab Pendukung Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Saya ingat mungkin ada beberapa kuliah lagi lah kitab kita ni. Okey, baik. Kalau itulah dulu tuan-puan, ibu sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini ada manfaat sedikit untuk kita semua. Sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Fatihah dan menghayati Al-Fatihah sehingga sempurna bacaan kita solat khususnya dan juga di luar solat, insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan di saya, dipohonkan kemaafan. Jika ada kekurangan dan kesilapan terkasar bahasa yang saya tidak sengajakan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah kami pada pagi ini, Ya Allah. Berada di dalam majlis ilmu Al-Quranmu, Ya Allah. Khususnya majlis ilmu surah Al-Fatihah ini, Ya Allah. Untuk kami sama-sama perbetulkan bacaan Al-Fatihah kami. Untuk sama-sama kami menghayati surah Al-Fatihah ini. Agar solat kami lebih sempurna. Agar hidup kami lebih sempurna. Kerana surah Al-Fatihah ini adalah merupakan penghulu kepada surah Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك الله وبحمدك.